Baik, insyaAllah kita nak sambung kitab Mu'tamus Musalli. Masih lagi muka surat 2. Bagi yang ada kitab, boleh tengok muka surat 2. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 14. Baris 14 daripada bawah. Wa ba'du fa'lamu. Qala mu'allif, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimin wafaqana Allahu wa iyyakum wa alhamana rushdana wa a'azana min syarri anfusina. Wa ba'du fa'lamu, dan adapun kemudian dari itu, kita baca dulu. Dan adapun kemudian dari itu, maka ketahui oleh kamu, hai segala orang yang muslimin, telah memberi faham akan kami dan akan kamu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik dan lindungkan daripada kejahatan diri kita. Baik. Wa ba'du fa'lamu. Fa'lamu ni fi'il amar. Ketahuilah oleh kamu. Fi'il amar. Ketahui oleh kamu. Fahamilah kamu. Kajilah kamu. Perhatikanlah kamu. Boleh belaka terjemah dia tu. Yang maklumnya biasa kita dengar ketahui oleh kamu. Dia asal daripada fi'il mudhari'. Anta antum ta'lamuna. Bila ubah jadi fi'il amar, fa'lamu. Asalnya a'lamu. Tapi bila ada fa, dia jadi fa'lamu. Fi'il amar, perintah. Ketahui oleh kamu. Dan adapun kemudian dari itu, kemudian dari itu ni maksud dia kemudian daripada segala puji bagi Allah, dan kemudian daripada wassalatu wassalamu. Selepas, kemudian ni maksud dia selepas. Selepas daripada puji Allah dan selepas kita selawat kepada Nabi SAW, ketahui oleh kamu. Kaf mim dalianun. Kemudian jangan baca kamdin, malu kat orang ni. Ini kitab Jawi lama kan, kitab Jawi klasik. Dia tulisan dia ikut baris, perkataan dia ikut baris. Kemudian ada orang baca kamdin. Jaga-jagalah, ni Jawi lama kan. Dia pakai baris. Dia macam Arab juga, dia pakai baris. Sebab tu dia tak banyak alif, tak banyak huruf alif dalam perkataan dia. Dan adapun kemudian dari itu. Kemudian ni kalau dalam bahasa moden kita selepas. Dan adapun selepas daripada itu, daripada selawat dan daripada muji Allah, maka ketahui oleh kamu, hai segala orang yang muslimin, telah memberi faham akan kami dan akan kamu Allah. Hai orang yang muslimin, wahai jemaah muslimin, fahamilah sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang telah memberi faham kepada kami dan kepada kamu. Siapa yang bagi faham kepada kita? Allah Ta'ala. Dia je yang boleh bagi kita faham. Bagi faham akan agama ni Allah. Ni tauhid, kita kena faham. Kita berusaha, kita ikhtiar, tapi yang bagi faham adalah Allah. Ni kena masuk betul dalam hati kita. Kena tahu yang bagi kita faham hanyalah Allah Ta'ala. Baik. Dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik. Dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik. Allah juga yang bagi ilham. Yang bagi ilham pada kita ni Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala bagi tahu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, maka dia telah memberikan ilham
kepada manusia ni lah. Fujuraha wa taqwaha. Ilham kepada kejahatan, kepada maksiat, dan juga ilham kepada ketakwaan, takwa pada Allah. Dia bagi dua. Ilham kepada kejahatan, ilham kepada takwa. Dalam ayat lain Allah Ta'ala bagi tahu, wa hadainahun najdain, dalam surah Balad kan. Wa hadainahun najdain. Maksud dia apa? Dan telah kami menunjukkan kepadanya dua jalan, yakni jalan kebaikan dan juga jalan kejahatan untuk dijauhi. Jalan kebaikan tu untuk kita ikut, jalan kejahatan tu untuk kita jauhi. Kata Imam Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibn Katsir menukilkan kata-kata Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi. An-Najdain ini maksud dia segala kebaikan dan segala kejahatan. Najdain, dua jalan. Jalan kebaikan dan juga jalan kejahatan. Baik. Sebab tu ada satu doa yang sangat bagus yang dianjurkan untuk kita amal setiap hari. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Doa ni masyhur kan? Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Elok diamalkan oleh para pelajar terutamanya. Ya Allah, alhimni rushdi. Ilhamkan aku kecerdikan. Bagilah kepada aku kecerdikan kepada aku. Wa a'izni min syarri nafsi. Dan lindungilah aku daripada kejahatan hawa nafsu aku. Dan minta berlindung daripada kejahatan hawa nafsu. Hawa nafsu diri kita lah. Nafsu ni maksud dia diri kita. Nafsu ni bahasa Arab, maksud dia diri kita. Atau musuh yang paling besar sekali ulama tasawuf bagi tahu adalah diri kita sendiri, nafsu. Nafsu ni kan degil. Dia ingkar pada perintah Allah kan. Dah dibenamkan dalam api neraka pun masih lagi tidak mau sujud pada Allah. Itulah diri kita, nafsu. Inilah jihadul akbar, kata ulama. Iaitu kita berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Ada masa kita menang, alhamdulillah. Ada masanya kita kalah, kita minta ampun dengan Allah. Minta ampun, nastaghfirullah. Minta ampun dengan Allah. Wa natubu ilaik. Baik, kalau kita luaskan sedikit bahasan mengenai ilham ni, sebenarnya apa-apa saja ilham yang baik yang datang pada orang Islam tu sebenarnya disampaikan melalui perantaraan malaikat mulhim. Ini tugas malaikat mulhim. Dia memberi ilham-ilham yang baik supaya orang Muslim ini buat perkara kebaikan. Itu tugas dia. Tugas malaikat mulhim. Malaikat mulhim namanya. Dan segala ilham-ilham yang jahat tu datangnya daripada hawa nafsu dan juga syaitan. Bisikan syaitan. Sebab tu hati manusia ni dia berperang antara tentera Allah ni malaikat, dan juga tentera syaitan. Bisikan syaitan dan juga bisikan malaikat. Kalau kuat imannya, dia akan ikut ilham malaikat. Bila iman dia lemah, dia akan ikut ilham daripada syaitan. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak berlindung daripada hasutan syaitan yang direjam. Baik, ilham ni kalau kita tengok dalam kitab Ulumul Quran, asas ilmu Al-Quran, ada dibahaskan sikit lah mengenai ilham. Ilham ni ada datangnya daripada malaikat, adanya datang daripada malaikat daripada Allah lah, daripada syaitan. Dan juga ilham ni ada juga dia diberikan kepada manusia, satu. Dan yang keduanya ada juga ilham yang diberikan kepada binatang. Binatang ataupun serangga pun dapat juga. Mereka pun dapat juga ilham daripada Allah Ta'ala. Sebagai dalam Quran pun ada kan, kisah dalam surah An-Naml, kisah pasal Raja Semut tu kan. Lepas tu kalau kita tengok lebah, laba-laba macam mana mereka nak buat sarang kan.
Semua tu ilham daripada Allah Ta'ala. Boleh tengok dalam surah Al-Ankabut dan surah An-Nahlu mengenai lebah. Semua ilham tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh semak lah. Lagi dalam kitab Ulumul Quran ada dibahaskan mengenai ilham-ilham ni. Mana dia tadi? Ilham. Beri faham akan kami dan akan kamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik. Dia yang bagi kita cerdik, bagi kita pandai, bagi kita faham, bagi kita boleh berfikir dengan waras sehingga kita dapat buat keputusan. Allah yang bagi. Sebab tu kena minta. Macam doa saya bagi tahu tadi. Allahumma alhimni rushdi wa'izni min syarri nafsi. Banyak lagi lah doa-doa untuk kita dapat kecerdikan ni. Boleh semak lah. Dan lindungkan daripada kejahatan diri kita. Daripada minta Allah lindungkan kita daripada kejahatan hawa nafsu. Sebab nafsu ni dia, orang kata apa, berterusan. Dia ada je helah-helah dia untuk jatuhkan kita ni kepada maksiat. Hawa nafsu ni dia pandai. Sebab tu kita ni orang yang nak berjalan menuju Allah Ta'ala ni, dia kena ada pembimbing. Pembimbing yang terbaik bila kita ada guru lah. Guru mursyid. Guru yang boleh menjadi pembimbing kita kan, jalan nak menuju Allah Ta'ala. Apa-apa bidang pun kita kena ada guru, kena ada pembimbing yang ajar kita. Kalau tak ada, kita akan sesat lah, tak akan berjaya lah. Lebih-lebih lagi dalam ilmu nak menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Dan lindungkan daripada kejahatan diri kita, yakni hawa nafsu. Inna salata imaduddin. Ini hadis Nabi. Inna salata imaduddin wa ajallu mabaniyal islamil khams ba'da syahadatain. Maksudnya bahawasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama, dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Inna salata imaduddin. Bahawasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama. Kalau Jawi dulu dia panggil agama, dia tak panggil agama. Sebab kalau agama ni Islam. Tu dia. Ni kalau tradisi lah kan. Kalau agama tu Islam. Kalau agama tu dia agama-agama lain. Dia boleh menunjukkan kepada agama-agama lain. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab Jawi lama, buku yang lama tu dia tulis agama. Sebab agama tu Islam. Tak apalah tu kan. Tu bahasa je. Bahawasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama Islam. Tiang agama kita. Tu dia. Selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Nak menunjukkan selepas kita mengucap 2 kalimah syahadah, solat itulah adalah perintah yang paling besar. Bahkan yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala adalah solat. Perkara pertama yang akan dinilai di akhirat nanti adalah solat. Berjaya solat, jaya semua. Kalau solat tinggal, habis amalan-amalan yang lain tu. Zakat, puasa, haji, semua tu akan gagal. Penilaian dia solat. Sebab tu kena jaga solat. Sebab tu solat ni tiang. Rumah kalau tak ada tiang, roboh. Kemah pun kalau tak ada tiang pun roboh. Tak boleh tegak. Jadi kena jaga solat. Inna salata imaduddin wa ajallu mabaniyal islamil khams. Hadis ni dia lebih kurang sama dengan hadis satu lagi hadis tu lah yang masyhur tu kan. Buniyal Islam ala khamsin. Buniyal Islam ala khamsin. Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
wa iqamis salah wa ita'iz zakah hajjal bait wa hajjil bait wa saumi ramadan. Ni hadis ni masyhur. Tertegak Islam tu atas 5 perkara. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat fardu 5 waktu sehari semalam, menunaikan zakat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan, yang berpuasa. Masyhur kan hadis ni. Baik. Kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah, wa mahalluha minad din wa mahallu ra'si minal jasad fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu fakazalika la dina liman la salata lahu kazalika warada fil akhbar. Dan tempatnya daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh badan. Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya, maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang. Demikian telah datang daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, pada ibarat ni Tok Syekh ni, Syekh Fatani nak terang kepada kita perumpamaan solat ni umpama kepala bagi jasad. Pernah tengok orang atas dunia ni berjalan tanpa ada kepala? Tu bukan orang tu, hantu raya kata guru kami. Kalau tak ada kepala, matilah. Tu perumpamaan dia. Umpama kepala pada jasad. Kalau tak semayang, maknanya dia tidak menegakkan agama Islam. Banyaklah hadis Nabi yang bagi tahu pasal perkara ni kan. Antaranya hadis apa yang Nabi bagi tahu, siapa yang mendirikan solat, dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat, faqad hadamaddin, sungguhnya dia telah menghancurkan agama. Dia telah meruntuhkan agama. Sebab solat ni dia syiar. Dia syiar. Kalau kita solat, pertama sekali secara berjemaah lah. Sepatutnya kita kena berjemaah di surau ataupun di masjid. Sebab bila kita solat berjemaah ataupun kita solat lah, orang kafir ni dia tahu, dia kaji juga tentang Islam. Dia tengok. Ada setengah-setengah orang Islam ni dia tengok bila masuk waktu azan kan, dia tengok orang Islam semayang ke tak semayang, dia nilai. Kalau dia tengok ada seorang ni tak semayang ataupun ramai yang tak semayang, dia pun boleh kata, sama je Islam dengan aku ni. Orang Islam dengan orang kafir ni sama, tak ada beza pun. Sebab tu solat ni tiang agama. Sebab orang kafir ni dia nilai. Cuba kalau azan ramai, bergerak pergi ke masjid berjemaah, orang kafir pun akan tengok. Ni satu dakwah pada mereka. Melalui bi'ah, melalui orang kata apa, melalui persekitaran kan, dakwah. Kita tunjukkan kepada mereka akan keindahan Islam. Orang kafir ni dia nilai, dia tengok. Sebab tu solat ni dia pemisah antara, pembeza antara orang Islam dan juga orang kafir. Sebab tu kita kena jaga solat. Solat ni tiang agama. Wallahu a'lam.